Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Saya Samija binti Ruwiyah, nombor matrik PPP213001. Saya merupakan pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan semester 1. Saya sedang mengikuti pengajian Dr. Falsafah dalam bidang pendidikan fizik. Video yang saya rekodkan ini untuk memenuhi keperluan kursus UHPS 6013 iaitu Dinamika Kepimpinan. Saya akan membincangkan persoalan bagaimana teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasikan di kalangan pemimpin alaf ke-21. Tapi, apakah maksud kontingensi? Dari segi bahasa, kontingensi merujuk kepada peristiwa atau perkara yang berlaku di luar jangkaan. Dari segi teori kepimpinan, kontingensi merujuk kepada tindakan organisasi terhadap situasi yang berbeza. Di sini saya simpulkan kontingensi merupakan rancangan yang dirangka bagi menangani hal-hal yang di luar jangkaan yang akan berlaku di masa hadapan. Kenapa perlu wujudnya teori kontingensi? Menjelang tahun 1990, pengkaji teori kepimpinan menyedari bahawa keberkesanan kepimpinan seorang pemimpin tidak hanya bergantung kepada satu set tingkah laku atau satu gaya kepimpinan apabila berhadapan dengan situasi sebenar. Ini memang berlaku. Tidak akan ada satu gaya spesifik untuk satu kes yang berlaku. Kerana apa-apa yang berlaku dalam kehidupan harian kita tidak pernah kita boleh jangkakan. Contohnya, sekarang situasi pandemik COVID-19. Okey, apakah ciri yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin pada alaf 21? Pada pendapat saya, seorang pemimpin pada alaf 21 mesti mempunyai ciri tangkas. Tangkas dari segi apa maksud saya? Tangkas dari segi yang pertama, menganalisis keseluruhan organisasinya. Organisasi di bawah pimpinannya lah. Kedua, tangkas dalam menganalisis situasi yang sedang berlaku. Kemudian tangkas melihat keperluan dan pilihan-pilihan yang ada dalam menyelesaikan situasi yang sedang berlaku. Dan seterusnya membuat keputusan. Tangkas dalam membuat keputusan yang mengambil kira pandangan semua pihak. Itu pada pendapat saya ada satu ciri iaitu tangkas. Okey, contohnya saya sebagai seorang guru besar di sebuah sekolah kebangsaan. SOP pada musim COVID-19, pelajar hanya boleh di-drop by oleh ibu bapa di pintu utama, gate utama. Kemudian pelajar akan disanitizer dan cek suhu dan berjalan masuk ke dalam kelas masing-masing. Okey, dalam keadaan biasa, normal, tak ada masalah. Bagaimana kalau keadaan hujan? Kalau saya biarkan keadaan ini, sudah pasti pelajar-pelajar saya akan kebasahan dan masuk dalam kelas. Pintu gate utama sekolah saya tidak ada bumbung. Jadi saya perlu menganalisis situasi sebenar, situasi sekarang. Saya akan lihat design sekolah saya. Adakah sekolah saya ada dua pintu utama, pintu keluar dan pintu masuk? Adakah sekolah saya ada kawasan berjalan kaki atau kawasan berbumbung untuk ibu bapa drop by ke anak-anak mereka? Adakah kawasan depan sekolah saya adalah jalan utama untuk mengelakkan keadaan jam? So, semua situasi-situasi pilihan-pilihan dan penyelesaian yang saya akan ambil berdasarkan kepada analisis yang saya fikirkan tadi. Kemudian saya akan buatkan plan kontingensi untuk mengatasi masalah tersebut. So, ini adalah salah satu contoh yang saya dapat fikirkan bagaimana teori kepimpinan kontingensi dapat diaplikasikan di kalangan pemimpin alaf 21. Saya harap idea saya dapat diterima, dapat menjelaskan bagaimana teori ini boleh diaplikasikan. Sekian, terima kasih dari saya.